Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat petang. So, hari ni boleh lah. Okey, kita nak tengok chapter 1 hari ni berkaitan dengan introduction. So, please pay attention. Just a fast brief. So, kalau apa yang kamu nak baca, kamu nak tanya, lepas ni kita buka Q&A session Q&A. Baik, so kita nak tengok apa itu berkaitan dengan security. Security yang kita nak cerita berkaitan adalah IT information. So, security dalam erti kata data dalam bentuk IT ataupun dipanggil digital format. Okay. Ini adalah berkaitan dengan digital format. So, apa itu digital format? Data yang information dalam bentuk digital ni adalah benda yang boleh dimanipulate, benda yang boleh diubah-ubah, diubah suai secara mudah sebenarnya. Boleh disimpan, boleh dihantar melalui network. Simpan ni dekat mana-mana lah, dekat hard drive, dekat kita punya flash drive ataupun kita punya sekarang ni ada cloud. Okay. Baik, itu berkaitan dengan data. So, data ni perlu disecurekan. Okay. So, nak securekan data ni, which is kita perlu ada matlamat dia. So, kita ada goal dia. Ada tujuan supaya data tu tidak digunakan secara mudah ataupun diubah suai. Okey, siapa yang akan buat benda tu? Selalunya ada dipanggil serangan digital. Okey. Baik, macam mana kita nak protect data tu? So, kita kena ada tiga benda. Tiga benda which is the basic, the most important thing yang kita kena tahu supaya data tu dilindungi, yang mana pemilik data tu selamat, tidak diganggu gugat lah. Siapa pemilik data tu? Contohnya adalah produk, people ataupun prosedur. Prosedur ni kita ambil contoh bank. Kalau nak faham, kalau orang tu semua orang tahu kan data orang, data produk tu contoh kalau iPhone buat iPhone, data berkenaan iPhone, produk iPhone baru tu tak dibocor secara mudah. Itu maksudnya produk. Kalau prosedur kita nak faham, contoh kalau kita masuk bank, kita ada prosedur, kita kena pagat, kita nak kena ambil nombor, kita kena tunggu giliran baru kita boleh keluarkan duit di kaunter. Contoh, kalau kita tak buat semua tu, kita melanggar semua prosedur tu, maka kita dicop sebagai orang yang tak ada kebenaran. Kita ni orang mencurigakan. So, bank ada hak untuk menghalang kita masuk daripada tempat dia. Okay, so itu prosedur. Prosedur itulah yang dijaga oleh pihak bank. Okay, itu salah satu contoh prosedur. Nanti banyak contoh kita boleh cerita. So, apa yang kita kena benda basic yang kita kena ingat adalah tiga benda ni. Integrity, confidentiality, availability. So, tiga benda ni yang kita kena titik beratkan dalam nak jaga data tu supaya dia tidak digunakan oleh orang yang tak dibenarkan, unauthorized access, which is the people, okay, ataupun digunakan use, disclosure, disruption, modification, destruction. Okey, semua ni kita tak nak benda tu jadi pada data yang digunakan. Okey. Baik. So, kita nak tengok apa itu confidentiality. Okey. Nama pendek untuk tiga item ni kita boleh panggil dia CIA. So, apa itu CIA? Confidentiality, integrity, availability. So, kita tengok dulu confidentiality. Confidentiality ni adalah berkaitan dengan kita nak elak daripada, kita nak positif dulu. Kita nak tetapkan supaya orang yang authorized, yang dibenarkan oleh pihak tertentu saja yang dibenarkan untuk akses ataupun disclose data tersebut. Kita nak protect dia daripada personal data dan proprietary information ni terdedah. So, kita nak protect dia. Dalam erti kata lain, kita nak supaya yang ni authorized. Satu lagi manusia dipanggil unauthorized. Okay. Unauthorized access ni tak dapat
access dan juga disclose. Okey. Satu, kita nak benarkan. Yang kedua, kita nak protect. Okey, kita nak protect. Protect. Okey. Boleh? Itu saja kita nak faham secara mudahnya. So, apa-apa saja data, kalau nak supaya kita tak nak data tu terdedah, kita kena elakkan daripada, kita hanya benarkan orang tertentu saja dapat akses kepada data tersebut. Boleh? Okey. So, yang kedua, kita nak tengok integrity. Apa itu integrity? Integrity ni sama juga dengan integrity SPRM, sama je. Maksudnya, apa saja benda yang tak ada integrity ni, dia boleh rosak. Okey, manusia kalau tak ada integrity, dia boleh rosak. Dia rosakkan apa? Diri dia rosakkan sistem. So, data kalau tak ada integrity, data tu boleh rosak. Data tu boleh diubah, data tu boleh diputarbelikkan, dikacau bilaukan supaya dia tidaklah jadi data yang sebenar. So, ataupun dia boleh jadi data yang nampak sebenar tapi sebenarnya tiruan. Okey, senang-senang cerita macam pirate lah, piracy yang selalu orang guna dalam PC tu. Kalau tak nak bayar, kena beli yang pirate, kena ambil yang pirate. So pirate tu sebenarnya asalnya daripada yang original ditukar kepada pirate supaya boleh digunakan tanpa bayaran. Sebenarnya itu adalah kopi daripada data tersebut. So data tu lack of integrity, itu maksud dia. Okey, so kalau kita ambil contoh bank, sini ada mesin ATM. Kita dalam bank kita, dalam mesin ATM tu, bank tu duit kita ada 1 juta, 1 bilion. Okey, 1 million. Oh, bilion banyak sangat. 1 million. 1 million. 1 million dollar. Okey, wow. USD. Lepas tu, kita nak keluarkan, ini kita nak pergi ambil duit. Ni. Suddenly, bila kita tekan, duit tu papar 1,000 saja. So, pastilah kita akan rasa marah, betul tak? Kita akan rasa macam bank ni tak ada integriti. Dia dah dimanipulasi daripada 1 juta ni jadi 1K. Bukan maksudnya bank tu buat. Mungkin ada pihak-pihak yang telah melakukannya menyebabkan bank tu lack of integrity. Okey, baik, boleh mudah saja, senang saja nak faham. Kalau tak faham, nanti kita buka Q&A. Okay, next, availability ni adalah, kita ambil contoh, this is Facebook, FB. Okay, this is our handphone. So, korang lah. Okay, cik korang je kan. Okay, satu hari kita nak guna Facebook. So, kita pun nak buka. This is our request for the Facebook page. Pada hari tu, Facebook balas je. Suddenly, satu hari tu, kita request, Facebook tak balas. Tiba-tiba tak balas. Itu dinamakan availability. Hari kemudian, dia tak balas. Available, dia tak available. Facebook tak available. Jadi, ini dipanggil, tak available, itu dipanggil unreliable. Ataupun, kalau dia sentiasa ada tu, maksud dia reliable access. Di mana-mana saja, di waktu bila pun, ensuring timely, maksudnya kita minta je time tu, dia boleh bagi. Faham kan? Kita minta je, dia boleh bagi. Kita minta je, dia boleh bagi. Itu maksudnya timely reliable access. Okey. Itu maksudnya kita nak jaga data tu. Kalau tak, data tu mungkin dah pada bahaya. Okey, so kita berhenti sekat tu. Korang Adam, ada soalan nanti kita buka Q&A. So, sekejap lagi kita sambung yang ni pula